أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الثرى إثرا ظاهر الأنساب والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائفين وجل نظرة يا أكرم الرسل وبغوص حلاني عقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي Ya, Abang Zaki, Alhamdulillah. Kita tunggu sekejap ya. Okay, kita meraihkan kawan-kawan kita. Kita tunggu dalam sekejap lagi. Kita meraihkan khususnya kawan-kawan daripada Surau Puncak Alam, Syifa. Tutup ya. Tutup pintu. اسمة من أعظم العصم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله دام تزلي لك تهدى ما دعاك ولي مع تسليم من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي dengan kompak. Baik, kita mula dulu tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala
kerana dengan limpah kurniaannya sama-sama kita diberi kesempatan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bermuzakarah pada malam ini seperti biasa rutin mingguan setiap minggu kedua. Sabtu dan Ahad kita slot di surau Syifa ataupun surau Haji Ismail Puncak Alam. Kitab Matla'il Badrain, kitab Matla' dalam tajuk dalam bab muamalat. Dan kita khusus pada malam ini sambungan jenis riba di dalam jual beli. Jenis riba dalam jual beli, kita akan sambung riba pendetilan tentang item ribawi. Sebagaimana selalu kita sebut tuan-puan, dalam riba ini dia agak salah satu tajuk yang agak complicated, memerlukan kepada kita fokus dan kita panggil ulang, fokus, dan kita perlukan pengulangan untuk kita mantap di dalam bab riba dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kerana dalam salah satu tajuk dalam muamalat yang agak complicated, yang agak sukar sedikit, perlukan pada fokus dan perhatian yang lebih, iaitu tajuk riba. Kenapa? Kerana dia ada beberapa subtopik yang kecil yang perlu kita tahu, yang perlu kita faham untuk kita memahami secara menyeluruh isu berkaitan riba. Jadi riba secara umum tuan-puan, sementara kita menunggu kawan-kawan kita view terlebih dahulu. Riba secara umum dia terbahagi ataupun dia berlaku di dalam dua tempat sahaja. Riba dia berlaku di dalam dua situasi sahaja. Yang pertama, berlaku di dalam jual beli, iaitu ada 3 jenis riba. Riba dalam jual beli terbahagi kepada 3 jenis riba sahaja. Kita panggil riba buyuk. Dan yang kedua, riba berlaku di dalam akad qardi, yang kita panggil riba hutang. Jadi kesimpulan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, riba hanya berlaku dalam 2 keadaan ataupun 2 tempat sahaja. Yang pertama berlaku dalam sistem transaksi jual beli, dan yang kedua berlaku di dalam transaksi hutang, iaitu aqdun qardi. Baik, kita sedang bincang tuan-puan, riba yang berlaku dalam jual beli ada 3 riba. Riba yang berlaku dalam jual beli ada 3 riba. Yang pertama ribal fadli, yang kedua ribal nasai, yang ketiga ribal yadi, ataupun boleh kita letak ribal yadi yang kedua, dan ribal nasai yang ketiga. Itu 3 riba. Yang paling penting tuan-puan, apabila kita bincang riba, antara topik yang perlu kita tahu, dia ada beberapa subtopik, ataupun kita panggil struktur di dalam tajuk riba. Yang pertama yang selalu kita sebut, yang pertama yang perlu kita tahu dan bab riba ialah item ribawi. Ini sangat penting untuk membantu kita mengenal pasti isu yang boleh menjadi riba ataupun tidak perlu dibincangkan kerana itu tidak berlaku riba. Mana dia punya piawaian dia ataupun dia punya kayu ukur untuk kita nilai. Sebab itulah beberapa subtopik yang kita perlu kuasai. Yang pertama, kita kena tahu apa dia item yang boleh berlaku riba. Ini sangat penting tuan-puan. Jangan kita skip yang ni. Kalau kita skip yang ni, memang kita akan pukul borong. Kita akan hantam wal bedal semua jenis riba. Inilah yang kayu ukur, apa dia tinggalkan dia punya sistem ataupun disiplin ilmu riba dan mazhab Syafi'i, menyebabkan dia tak boleh untuk menhukumkan sesuatu isu itu riba ataupun tidak. Yang pertama, item ribawi yang kita sedang bincang tuan-puan. Malam ni pendetilan tentang item ribawi. Jadi item ribawi ni tuan-puan, di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, dia hanya ada 2 item ribawi. Dia ada 2 barang yang boleh berlaku riba di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Tidak 3 dan tidak 4, hanya 2 sahaja. Pertamanya ialah naqdun, pertama ialah ta'mun. Pertamanya ialah ta'mun, makanan. Jadi kita nak bincang malam ni pendetilan tentang spesifikasi makanan yang boleh diakad jual beli untuk mengelakkan riba, dan ada jenis makanan yang tidak boleh dijual diakad jual beli. Kenapa? Kerana dia termasuk riba. Itu yang kita nak bincang malam ni.
Yang pertama makanan, sama ada makanan asasi, makanan tambahan ataupun juga makanan ataupun juga herba dan ubat-ubatan. Semua 3 ciri termasuk dalam makanan. Yang keduanya dia ada 2 item ribawi saja. Yang keduanya dipanggil naqdun ataupun nuqudun, iaitu emas dan perak. Item ribawi. Ini pertama item ribawi. Yang kedua, untuk memudahkan kita faham lebih mantap dalam isu riba, dalam bab riba, kita kena tahu formula dia. Apabila kita tahu formula, tuan-puan, insya-Allah sangat mudah untuk kita ukur isu ini ataupun situasi ini, transaksi tersebut riba ataupun tidak, mesti kita kuasai formula riba. Yang kedua, ini subtopik yang kedua, formula riba. Barulah yang ketiga, kita tahu makna dan juga syarat untuk menjadi riba. Ketiga-tiga riba, kena tahu makna dia dan kita kena tahu syarat untuk berlakunya riba. Itu last. Tapi formula itu sangat penting. Apa dia formula? Sambung formula pada malam ini adalah formula kedua. Formula riba dalam mazhab Syafi'i ada 2 saja, tuan-puan. Jangan bimbang, riba hanya ada 2. Dia agak complicated sedikit sebab tu orang jarang nak bincang bab riba, jarang nak belajar bab riba, tapi dia suka ribakan orang. Dia suka menghukum riba tapi dia tak suka belajar riba. Kenapa? Kerana riba ini adalah complicated sedikit, ataupun dia anggap riba terlampau simple. It's very very simple sehingga dia skip riba, dia hanya kenal nama riba, dia hanya kenal, dia hanya pandai sebut riba, dia hanya tengok lebih di riba. Itulah majoriti yang ada di lapangan, majoriti yang ada di masa sekarang ini. Sangat mudah untuk menribakan orang, sangat mudah untuk meletakkan suatu isu itu riba, walaupun dia sendiri sanggup makan riba. Dia kata riba tapi dia pun hantam riba juga. Itu sangat salah, tuan-puan. Kalau riba jangan makan kerana dosa besar. Baik. Kita nak detailkan, kita view tadi sementara kita tunggu kawan-kawan kita akan terus kepada pendetailan jenis makanan. Baik, formula apa, tuan-puan? Sebut dulu formula sambungan pada malam ini. Formula riba ada 2. Yang pertama kita ada settle bahas, yang kedua pada malam ini. Riba pertama, dia panggil formula pertama, sama item dan sama jenis item. Sama item riba antara penjual dan pembeli, dan sama jenis item riba di antara penjual pembeli. Dia sama jenis, sama item dan sama jenis. Kalau beras, kalau makanan, penjual makanan, pembeli makanan, dan jenis item. Apa jenis item makanan? Jenisnya beras. Kalau beras, mesti sama beras. Kalau beras dengan duit, itu tak timbul isu. Kenapa? Kerana duit bukan item ribawi dan qaul mu'tamad. Sebab itu penting untuk kita tahu item ribawi. Jadi ini dia panggil formula pertama, sama jenis, sama item dan sama jenis, dia berisiko berlaku 3 riba kalau tak jaga syarat. Sebab itulah subtopik ketiga, makna dan syarat. Kenapa? Kerana kita nak elak daripada riba, kita kena tahu syarat untuk berlakunya transaksi riba. Setiap riba, riba fadli apa syarat dia, riba nasai apa syarat dia, dan riba yadi apa syarat dia, barulah dia panggil transaksi itu riba ataupun tidak. Baik. Formula kedua, tuan-puan, kita nak sambung melalui formula kedua. Apa formula kedua? Sama item tapi jenis berbeza. Item ribawi sama, penjual dan pembeli sama-sama item ribawi. Pembeli makanan, penjual makanan. Kalau pembeli duit, penjual makanan, tak timbul isu. Boleh tukar. Tak perlu ukur kena sama. Nak elak riba fadli, nak elak riba yadi, nak elak riba nasai, tak perlu. Kenapa? Kerana dia tidak termasuk dalam item. Dia mesti kedua-dua pihak, pembeli dan penjual, mesti sama item riba. Item itu penting dulu, barulah jenis. Jadi item sama, baru kita tengok jenis. Kalau item tak sama, tak perlu tengok jenis. Contoh duit dan makanan, tak perlu tengok jenis. Tengok dulu, ukur dulu, nilai dulu, item dulu. Sama ke tidak item ribawi? Barang sama ke tidak? Sama. Makanan sama makanan, tapi jenis berbeza. Satu penjual makanan, pembeli makanan, tapi jenis berbeza. Penjual beras, pembeli gandum. Itu dipanggil riba. Formula kedua iaitu sama item, jenis berbeza. Dia berisiko berlaku 2 riba kalau tak jaga syarat. Ini sangat mudah saja. Apa riba yang berlaku? Berisiko berlaku 2 riba sahaja, iaitu riba yadi dan riba nasai. Dia tak berlaku riba fadli. Boleh tukar gandum dan barli, boleh tukar beras dan gandum walaupun tak sama sukatan, kerana tidak disyaratkan sama timbangan, kerana dia item dia kerana dia jenis berbeza. Apabila jenis berbeza disyaratkan dalam syarak, disyaratkan pada syarak,
apabila nak tukar dua benda yang berbeza jenis ini, hanya disyaratkan dua untuk elak ribal yadi dan elak riban nasa'i. Apa dia ribal yadi? Syarat ribal yadi iaitu riba dengan sebab tak berlaku serah menyerah dalam majlis akad. Dia panggil tak qabak dalam majlis akad. Mesti berlakunya serah menyerah dalam majlis akad, ataupun bahasa keuangan sekarang dipanggil mesti lani, mesti serah lani, iaitu penjual serah barang, pembeli penjual serah barang, pembeli serah harga dalam majlis akad, supaya nak mengelak daripada ribal yadi. Ribal yadi dengan sebab apa? Dengan sebab dia panggil menangguhkan qabdi. Dia panggil menangguhkan qabdi. Apa dia qabdi? Serah menyerah dalam majlis akad. Baik, settle. Itu syarat pertama. Risiko berlaku riba yang kedua, riba nasa'i. Riba dengan sebab bertangguh, yang menyatakan dalam ijab dan qabul tempoh penyerahan, walaupun tempoh itu sekejap, tidak dibenarkan untuk menyatakan tempoh dalam ijab dan qabul, kerana boleh berlaku ribal nasa'i. Itu sahaja formula yang kedua. Baik, kita terus tuan-puan kepada pendetailan jenis. Kita nak bincang perbincangan berkaitan benda ataupun barang yang boleh ditukar dari segi sama-sama jenis dan sama qadar, sama-sama jenis dan sama-sama sukatan, ataupun berlainan jenis, jenisnya tengok berlainan tetapi sumber yang sama, adakah boleh tukar ataupun tidak. Ini ada kaitan juga dengan ribal fadli, ada kaitan juga dengan ribal fadli dari segi pendetailan barang yang kita nak kenal pasti. Kalau barang sama susu boleh tukar ataupun tidak. Kerana makanan sama makanan, jenis sama jenis, susu dengan susu boleh tukar ataupun tidak. Gandum dengan gandum boleh tukar ataupun tidak. Dan bagaimana cara untuk kita pastikan boleh samakan qadar dia, dan apabila ada unsur-unsur lain di dalam itu, adakah boleh tukar? Itu yang kita nak bincang. Baik, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Walaupun agak tajuk kita tuan-puan, topik kita ini agak kurang praktikal di lapangan, tetapi sebenarnya ada. Sebab itu perlu kita tahu. Dari segi hukum tetap wajib kita tahu. Kenapa? Kerana walaupun sedikit berlakunya dari segi praktikal jenis tukar sama ni, susu dengan susu, daging dengan daging, tetapi tetap ada. Walaupun benda itu jarang kita buat, tetap ada tukar nasi dengan nasi, air dengan air. Maka tukar itu refer kepada baik ataupun jual beli. Nasi dengan nasi tak boleh tukar. Gandum dengan gandum boleh tukar, tapi apa syarat yang kita perlu tahu. Beras dengan beras boleh tukar, tapi apa syarat yang perlu kita tahu. Baik, kalau bercampur susu dengan susu boleh tukar kalau sama, tapi kalau bercampur dengan unsur lain, campur dengan air, campur dengan garam, maka tidak dibenarkan tukar. Baik, kenapa? Dia akan disebut di dalam kitab kita ini. Sambung muka surat 98 tuan-puan. Kalau kitab saya, kitab Jawi versi lama 98. Mungkin kita tuan-puan kitab Rumi, saya tak pasti. Kitab Rumi saya tak pasti tuan-puan. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada memadai. Atas. Muka surat 98 baris yang ketiga kalau kitab versi lama. Dan diiktibar. Kita nak bincang tentang barang yang sama. Susu dengan susu, keju dengan keju, minyak sapi dengan minyak sapi, minyak sapi dengan minyak sapi, pertukaran benda yang sama ini boleh ataupun tidak, kerana dia sama item, sama jenis. Asalnya nak jaga daripada ribal fadil, mesti sama sukatan, mesti sama timbangan. Kalau benda disuka, kena suka. Kalau benda ditimbang, kena timbang. Ini ikut mi'yar syar'i, ikut panduan, ikut piayawan, timbangan, ataupun dia panggil timbangan syarak, bukan timbangan di sisi kita. Kena ikut piayawan, timbangan, panduan, timbangan syarak yang digunakan oleh Nabi pada zaman Nabi di Madinah. Itu dia panggil panduan yang diguna pakai sepanjang zaman. Dalam apa tuan-puan? Dalam isu riba. Mazhab Syafi'i dia ketat, dia kena follow panduan yang telah rumus oleh Nabi pada zaman Nabi di Madinah. Kalau zaman Nabi di Madinah tuan-puan, panduan mi'yar syar'i
Kalau bijirin disukap tidak ditimbang. Bijirin disukap tidak ditimbang. Kalau emas perak ditimbang, tidak disukap. Kalau benda bijiri macam gandum, barley, syair, buah kurma, itu disukap. Beras, jagung, disukap tidak ditimbang. Untuk samakan kuantiti dia, nak samakan timbangan, nak samakan dia punya pastikan persamaan untuk mengelak daripada ribal fadli, ribal lebih, maka kita wajib ataupun kena wajib sama tu pula yakin tu pula fi halatil aqdi, ketika berlaku ijab dan qabul mesti sama. Yakin sama tu pula. Kita kena tengok timbang. Baik, kalaulah benda itu tak sama, tidak dibenarkan tukar. Susu dengan susu tak sama, tak dibenarkan tukar. Kalau bercampur dengan unsur lain juga tidak dibenarkan tukar. Baik, itulah yang kita nak bincang tu, Pak. Dan diiktibar, diambil kira bersamaan pada laban dan minyak. Diambil kira pada laban dan minyak. Diambil kira apa? Diambil kira sama, tuan-puan, sama sukatan. Minyak, laban, susu ini kita nak ambil kira sama, wajib sama kalau nak tukar susu sama susu. Ataupun nak tukar susu dengan minyak sapi. Minyak sapi ni walaupun nampak lain, yang ni minyak sapi, ni susu, tapi sumber yang sama, maka dikira sumber, bukan dikira jenisnya sekarang. Sekarang ni minyak sapi berbeza. Susu lembu dengan minyak sapi berbeza, tapi sumber yang sama. Sumber apa dia? Minyak sapi itu sumbernya susu, maka dikira susu, kategori jenis susu. Seolah-olah kita tukar susu dengan susu. Tetapi diambil kira persamaan itu nisbah apa dia? Diambil kira persamaan pada laban dan minyak. Minyak ni, tuan-puan, ini perlu kepada kita catat, perlu kita belajar, perlu kita ambil daripada guru, kerana kitab terlampau ringkas. Kalau kita faham di sini, kita faham minyak. Sama ada minyak jagung, minyak tumbuh-tumbuhan, minyak kelapa sawit, minyak kelapa sawit, minyak matahari, ataupun minyak sayur-sayuran. Tidak, di sini bukan minyak lain. Di sini merujuk kepada minyak sapi, iaitu minyak yang dibuat daripada susu. Kita panggil sapi. Diambil kira bersamaan pada laban, pada susu dan minyak sapi itu suci daripada air, yakni bersih daripada bercampur dengan air. Suci itu makna suci. Suci itu apa? Suci itu bersih daripada bercampur dengan air. Dia nak minyak sapi yang tulen dan juga laban ataupun susu yang tulen. Ini tempat yang bahaya, tuan-puan, kalau kita tak dhabit, kita tak catat. Kerana dia boleh mengelirukan kita. Kalau kita baca goreng, kita baca, kitab, bahaya, tuan-puan, kita baca tanpa kita terima daripada guru, dia boleh lari daripada isu yang sebenar. Dia panggil lari murad yang dikendaki oleh musannif. Ini bahaya. Antara bahaya, trend sekarang ni, ramai trend sekarang orang baca kitab tanpa berguru. Dia boleh baca, dia faham baca, kemudian dia baca dan dia mengajar. Tempatnya di mana? Tempatnya apabila perlu kepada murad, kitab turun ringkas, perlu kepada huraian daripada guru, menyebabkan dia hurai apa yang dia faham, menyebabkan lari daripada target dan kehendak sebenar musannif ataupun pengarang. Ini tempat-tempat yang berbahaya. Sebab tu kalau kita ni, tuan-puan, kalau tuan-puan yang belajar, apabila tuan-puan dengar orang baca, dia hurai mengikut apa yang dia faham, kita tahu bahawa dia baca dan dia hurai mengikut apa yang dia faham, bukan dia baca hurai mengikut apa yang dikehendaki oleh musannif. Beza. Apa yang dikehendaki oleh kita lain, apa yang dikehendaki oleh musannif lain. Beza di mana? Beza ialah diambil di tempat kita ambil ataupun kita belajar, kita berguru, kita ambil daripada guru, dan guru kita ambil daripada gurunya, dan gurunya ambil daripada gurunya, gurunya ambil daripada gurunya, sampailah kepada musannif. Itu penting, ada keberkatan pada networking itu. Ada keberkatan. Sekarang ni trend terbaru, tuan-puan, ramai
Kita boleh tahu orang baca tanpa dia berguru, dia tempat-tempat dia hurai sendiri, tak bertepatan dengan fakta, dengan murad, dengan target ataupun dengan objektif yang dikehendaki oleh penulis itu. Itu bahaya tuan-puan. Sekarang ni bahaya. Mudah untuk orang belajar di internet. Mudah tuan-puan, hari ni ramai orang buat online. Tapi agak bahaya kepada masyarakat awam yang telan bulat-bulat, yang tak tahu. Dia nampak guru, nampak ustaz mengajar, maka dia akan ambil secara bulat-bulat. Kerana dia pun memang orang panggil terima bulat-bulat kerana dia zero. Inilah yang menjadi bahaya. Itulah kena amanah. Akhir zaman tuan-puan, antara amanah semakin kurang. Amanah para guru, amanah para orang yang berilmu kurang. Kitab dia pandai goreng sendiri. Baik, ini suci ni tuan-puan. Apa makna suci? Suci ini bersih daripada bercampur dengan air. Kalau laban ataupun susu dicampur dengan air, tak boleh tukar susu dengan susu. Susu dicampur dengan air dengan susu yang dicampur dengan air tak boleh tukar. Kalau bertukar juga menyebabkan berlaku ribal fadli. Kenapa tak boleh tukar? Kerana kita tak yakin. Apabila masuk saja unsur lain, tak yakin bersamaan dari segi kualitinya. Walaupun kita tahu masuk air 0,5 kilo, susu itu santan itu 0,5 kilo, ataupun susu itu 0,5 kilo, minyak sapi itu 0,5 kilo, tapi masuk unsur lain, maka tidak boleh ditukar. Kalau tukar juga menyebabkan akad yang fasidah, haram. Baik, syarat bersamaan ni, ini syarat. Dia ambil kira sama ni, laban susu dengan susu sama, minyak dengan minyak ini sama, suci, yakni bersih daripada air, daripada bercampur dengan air. Dan seumpama air seperti tepung, ni contoh saja air, mesti suci, mesti bersih, bercampur dengan unsur lain, sama ada unsur lain itu air ataupun contoh-contoh lain. Itu dipanggil seumpamanya ataupun contoh-contoh lain seperti tepung dan sebagainya. Maka sah dijual. Maka ni tafriq. Tafriq bagi kata diambil kira sama susu dengan minyak sapi itu, susu dengan susu, minyak sapi dengan minyak sapi diambil kira, bersih daripada bercampur dengan unsur lain ataupun bercampur dengan air. Maka tafriq dia, maka sah dijual laban dengan laban, dijual ditukar susu dengan susu. Maka sah dijual laban dengan laban, sah dijual susu dengan susu. Laban pertama tu mabik, laban kedua tu jadi saman, jadi price. Dengar tu dia panggil bak ta'wid, bak untuk tukar. Saya jual susu 1 kilo, sekilo tak boleh. Saya jual susu, susu ni dia kira boleh kilo sebab panggil apa, air. Dia boleh sukap dengan dia boleh timbang. Saya jual susu ataupun saya jual santan ini 1 kilo dengan santan, harga dia 1 kilo santan. Dia tukar santan dengan santan. Tukar santan dengan santan, kalau sama item, makanan sama makanan, jenisnya sama, santan dengan santan, syarat dia tuan-puan nak mengelak ribal fadli, kerana apabila formula sama jenis, sama item, dia mesti jaga 3 syarat. Kerana dia boleh berisiko berlaku 3 riba. Riba pertama, ribal fadli. Nak mengelak daripada ribal fadli, boleh tukar. Tapi pastikan sama. Pastikan dia mesti sama, bersamaan, timbangan ataupun sukatan pada mi'yar syar'i, pada timbangan syarak. Kena pertama itu pula tuan-puan, yakin. Yakin tu pula fi halatil aqdi, ketika berlakunya ijab dan qabul. Ketika berlakunya transaksi ijab dan qabul, itu tempat itu mesti yakin, kena tengok. Yakin tu apa? Kena tengok dia sukap ataupun kena tengok dia timbang. Maka dengar itu, saya tukar santan 10 kilo dengan santan. Santan pertama jadi barang, santan kedua jadi harga, jadi price. Berapa harga, berapa kita tanya, berapa santan, nak jual santan tak? Berapa harga santan kau nak jual? Aku jual santan aku dengan harga 10 kilo santan. Berapa harga 10 kilo santan kau? Harga dia 10 kilo santan. Sama. Sebab dia sama jenis, tak boleh lebih.
Kalau 11 kilo, maka jadi riba. Dan contoh kedua, sah. Sah dijual susu dengan susu, yang tak bercampur dengan unsur lain. Yang tak bercampur dengan air ataupun tak bercampur dengan unsur lain. Kalau campur tak sah, jadi riba. Jibal fadli. Dan sah dijual minyak dengan minyak. Minyak apa ni? Bukan minyak kelapa sawit tu. Minyak sapi. Sah dijual minyak dengan minyak, iaitu minyak sapi dengan minyak sapi, tapi sama sukatan dan tidak bercampur dengan unsur lain. Kalau bercampur dengan unsur lain, salah satunya bercampur dengan unsur lain dan satu lagi solid, tulen, juga tidak dibenarkan tukar. Ataupun kedua-dua bercampur, juga tidak dibenarkan tukar. Yang boleh tukar ini sekiranya sama dan dikira sama itu bersih ataupun suci daripada bercampur dengan air dan unsur-unsur lain. Adapun yang bercampur, ni muqabil. Yang ni sah, susu dengan susu yang tak bercampur sah, minyak sapi dengan minyak sapi yang bercampur sah, yang tak bercampur sah. Baik, muqabil dia. Kalau bercampur, apa hukum dia? Baik. Adapun yang bercampur, adapun muqabil, yang bercampur, yang susu atau minyak yang bercampur, yang tu dipanggil sifat mausuf, yang mahzuf. Sifat bagi mausuf yang mahzuf. Apa mausuf yang mahzuf? Mausuf dia susu ataupun minyak. Contoh dia. Adapun susu atau minyak yang bercampur dengan air, dan umpama air mungkin bercampur dengan tepung ataupun contoh-contoh lain, maka jawab bagi kata, adapun yang bercampur, maka tiada sah dijualnya susu yang bercampur dengan air ataupun unsur lain. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Dijawab belakang tu. Tiada sah dijualnya dengan yang bercampur seumpamanya. Tiada sah dijualnya susu tu dengan yang bercampur dengan susu yang bercampur seumpamanya, ataupun bercampur dengan seumpama. Apa seumpama tu? Bercampur dengan seumpama, iaitu jual beli susu ataupun jual beli minyak, sama-sama susu ataupun sama-sama minyak. Tak sah juga. Kenapa? Kerana dia sebut kerana tidak diketahui. Ni. Baik, serta dia dua-dua. Sama ada bercampur, itu kedua-dua bercampur. Susu, nak jual susu dengan susu. Susu kita ni bercampur dengan air, dan susu kawan kita juga bercampur dengan air, pun tak sah. Ataupun isu yang kedua, susu kita bercampur dengan air, nak jual dengan susu kawan kita tak bercampur dengan air, susu tulen, pun tak sah juga. Atau dengan yang sucinya. Atau dengan yang suci itu, atau ditukar susu yang dicampur daripada air dengan susu yang tidak dicampur dengan air. Itu dua isu kedua. Isu kedua ni, atau dengan yang suci, atau dengan susu yang tulen, yang tidak bercampur dengan air. Dua isu. Baik, kenapa kedua-dua isu ni tak boleh ditukar? Sama ada susu bercampur dengan air, ataupun susu bercampur dengan air dan susu bercampur dengan air. Satu isu. Ataupun susu bercampur dengan air, nak tukar dengan susu yang tak bercampur dengan air, susu tulen. Kedua-dua isu tak boleh ditukar. Sama juga dengan minyak. Jadi dia bagi contoh dua. Minyak bercampur dengan unsur lain. Minyak sapi, dengan nak tukar dengan minyak sapi bercampur dengan unsur lain, tak sah. Ataupun minyak sapi yang bercampur dengan unsur lain, nak tukar dengan minyak sapi yang tulen, pun tidak sah. Kenapa? Kerana dia panggil ilah yang tidak sah. Kerana dijahilkan bersamaannya. Kerana kita tak tahu qadar bersamaan kedua-dua ni. Walaupun disuka sama, tetapi apabila masuk benda lain, dia dah tak yakin sama. Inilah ketelitian, keadilan. Allah Ta'ala nak jaga untuk pastikan bahawa kedua belah pihak ini tidak berlaku unsur-unsur gharur, unsur-unsur ketidakadilan dan kezaliman, menyebabkan tidak boleh masukkan unsur lain. Kenapa? Apabila masuk unsur lain, menyebabkan kita tak pasti, kita tak yakin sama kualiti. Apabila masuk air dalam santan, tuan-puan, masuk air dalam santan,
Masuk air dalam susu, kita tak pasti, walaupun kita tahu masuk air ini setengah gelas saja. Masuk air ini, yang ni setengah gelas, yang ni setengah gelas. Tetapi dari segi hakikat sebenar, tak pasti. Apabila masuk air, kualitinya akan berjadi sama, tak pasti. Ini ketelitian syarak dalam urusan harta benda untuk menjaga keadilan ataupun untuk menjaga berlakunya kezaliman ataupun ghurur di dalam sistem transaksi jual beli perkara yang sama item dan juga sama jenis item. Baik, habis. Baik, settle tuan-puan, ini isu yang last sekali. Dan tiada sah pula dijualkan. Tiada sah pula sama juga dengan tiada sah jual isu yang bercampur. Kedua-dua contoh tadi tidak sah dijual. Susu yang bercampur dengan air tak boleh dijual. Dengan susu bercampur dengan air juga, ataupun susu yang bercampur dengan air tidak boleh dijual dengan susu tak bercampur dengan air, tak boleh jual. Maka ada isu yang lain tak boleh jual juga, sama juga tu pula. Dan tiada sah pula. Dan tiada sah juga ini sama dengan isu sebelum ini. Dijualkan yakni susu yang bercampur. Yang tu sifat bagi susu. Susu yang bercampur. Susu yang bercampur itu, susu ataupun santan sama. Jual itu bukan dengan sama jenis, bukan. Ini satu yang perlu kita ingat, tuan-puan. Isu terakhir ni, sebab apa dia asingkan hukum? Kerana ini isu tambahan yang tidak termasuk dalam riba, tetapi tak sah jual beli, haram. Bukan isu riba, sebab tu dia done. Dia asingkan dari segi isu yang berbeza. Isu sebelum ini tidak sah santan, tidak sah susu dengan susu, susu yang bercampur air dengan susu yang bercampur air, susu yang bercampur air dengan susu tulim, tak sah kerana berlaku ribal fadli, kerana tak yakin sama sukatan. Tetapi isu ini tak sah bukan riba, bukan jadi riba, tetapi tak sah dengan sebab lain. Itu dia asingkan isu. Dan tiada sah pula tu sama tak sah, tapi bukan sama riba, lain, dia bukan riba. Dijual yang susu yang bercampur itu, susu yang bercampur dengan air, ataupun santan yang bercampur dengan air, dengan dirham, yakni dengan duit. Sepatutnya jual susu dengan duit sah, tak berlaku riba, kerana duit bukan unsur riba. Qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Cuma mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i, qaul yang dhaif, mengatakan bahawa duit itu juga item ribawi. Dia tukar susu dengan duit, atau susu yang masuk campur air dengan duit, tak sah. Ni jangan kita perasan, tuan. Kerana apa tak sah? Kerana bercampur air itu menegahkan, menghalang daripada diketahui akan yang dimaksud akan susu. Kenapa yang kata tak boleh? Kerana air sama juga, tuan-puan, bukan saja susu. Contoh je susu, spesies yang sama, santan, lagi air tebu, sama. Kerana air tebu yang dicampur dengan air, kita nak tukar dengan duit, nak beli dengan duit, tiada sah. Kenapa? Bukan sebab riba, tetapi sebab apa? Sebab kita tak dapat, tu dia panggil diketahui, menegah, menghalang daripada diketahui akan yang dimaksud. Yang dimaksudkan dengan air tebu, yang kita nak, maksud tu benda kita nak. Yang kita nak santan, yang kita nak air tebu, yang kita nak ialah susu. Bukan kita nak air, tapi kita nak susu. Bukan kita nak air dicampur dengan tebu, yang kita nak ialah cecair tebu. Maka apabila dia campur air, menyebabkan dia akan menghilangkan, mengurangkan kualiti apa yang kita nak. Apa yang kita nak sebenar, kita nak ialah solid ataupun tulin. Air tebu yang ori, air tebu yang tulin. Kita nak susu yang tulin, kita beli susu kambing tulin, bukan susu kambing dicampur dengan air. Kalaulah kita tahu dia campur dengan air, kita nak susu tulin, tak sah kita beli. Melainkan dia dah beritahu awal dan kita reda, okey. Bukan soal riba ataupun, kalau riba tak boleh reda.
Ini soal apabila dia campur dengan air, kita nak benda lain secara tulen, secara asli, tiba-tiba kita tak dapat apa kita nak. Itu jadi haram. Islam jaga daripada berlaku penganiayaan, kezaliman kepada pembeli yang nak solid, yang nak asli, tiba-tiba tak dapat asli. Itu haram. Haram dan tak sah. Banyak tuan-puan berlaku hari ni. Jual madu tak asli. Kita nak madu bukan nak campur dengan, bukan nak madu lokal tu. Nak madu yang campur dengan manisam, campur dengan gula Melaka. Jual madu, tapi dia tipu macam mana tuan-puan? Dia tipu, dia masak gula Melaka tu dulu, dia masak gula karbon tu dulu, dia masak gula kelapa ke, jadi sama macam dengan madu. Kemudian dia dapat madu, dia campur sekali. Jadi itu tak ori. Kita tak tahu, tak apalah. Ke atas dia lah haram. Haram ke atas penjual kalau kita tak tahu. Kalau kita tahu, tak boleh angkat jual beli. Tak sah. Sebab kita nak madu. Bukan nak madu dicampur dengan madu yang dicampur dengan manisan tebu, manisan Melaka, gula Melaka. Kita nak air tebu, bukan nak air tebu yang campur dengan air. Melainkanlah kita nak air tebu yang dicampur dengan air. Kita bukan nak asli tu. Itu sah. Hari ni tuan-puan, sah ke tak sah tepi je. Tak letak tepi. Yang penting bedal aja. Mudah tuan-puan. Hukum syariat letak tepi. Letak depan tu apa dia? Letak depan tu nafsu kita. Tu bahaya tuan-puan. Itulah turun bala. Musibah ini salah satu faktor musibah turun di satu tempat. Apabila kita melanggar, berlakunya pelanggaran sistem syariat secara terbuka, dan pula dia tak rasa bersalah dengan pelanggaran syariat tanpa rasa bersalah. Itu lagi bahaya. Dah lah dia buat salah, dia rasa tak bersalah pula. Itu bahaya. Orang buat salah tapi rasa bersalah boleh tahan. Tapi yang bahaya sekali buat salah rasa tak bersalah. Itu bahaya. Tunggu menempah musibah dan bala bencana daripada Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Minta jauh. Sebab itulah orang-orang yang mempertahankan sistem syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita antara orang yang menahan, orang yang menarik rahmat, menahan musibah. Siapa yang akan menahan musibah daripada lambat turun? Orang-orang yang mempertahankan sistem syariat Islam. Orang-orang yang cuba cakna, ambil peduli, belajar ilmu-ilmu tentang ciri-ciri ketuhanan, ilmu akidah, ilmu usuluddin. Inilah orang-orang yang menarik rahmat Allah, dan orang-orang yang mempertahankan daripada bala turun. Dialah menjadi faktor penolak bala. Tapi masalahnya tuan-puan, golongan penolak bala tak ramai. Penarik bala tu ramai. Ustaz Pendi, beli air buah kena guna akak lain ya Ustaz. Ya, kalau kita tak tahu tak apalah kan. Kalau kita tak tahu tak apa. Tapi kalau kita tahu, kita nak air buah ni, kita tengoklah buah apa. Kalau kita nak memang campur dengan air, tak jadi isu. Kita boleh akak jual beli. Cuma yang kita bincang ni, solid. Kita nak air tebu, cecair tebu, ma'ik tebu kita nak. Tebu ni tuan-puan, dia bukan air, dia termasuk cairan. Ma'ik, cairan tebu. Dia termasuk cairan tebu. Tetapi orang panggil ala sabilil, di atas jalan yang orang panggil apa? Sabilil bermudah-mudah, ala sabil, di atas jalan yang mudah-mudah, jalan mudah sebut, tuan-puan, kita tak panggil cairan tebu, kita panggil air tebu. Tapi sebenarnya ma'ik dia cairan tebu. Jadi kita nak cairan, bukan nak campur dengan air. Kita nak campur dengan, tak nak campur dengan air. Kita nak yang tulen, ori. Kalau kita nak ori, kita tahu dia campur dengan ori, tak boleh, tak sah jual beli. Melainkan kita heboh saja. Kita nak ori, tapi kita tahu dia campur, tak boleh. Ya, betul. Banyak berlaku kepalsuan hari ini. Dunia, makin akhir zaman, makin palsu. Hilang. Semua palsu, tuan-puan. Banyak nak cari ori tu payah lah. Ustaz pun palsu. Banyak hari ni tuan-puan. Nak cari ustaz betul-betul tu payahlah. Jus tamar Hindi mesti ada campur air. Kalau jus tamar tu tak apa. Sebab jus tamar, kalau kita tahu memang kita nak jus yang dicampur. Jus kan campuran. Jus memang campuran dengan air.
jus ni memang dicampur dengan air. Kecuali memang kita nak buah tamar yang di blend tanpa kita campur dengan air. Dia panggil apa? Jus yang solid. Jus tulim lah. Tengok kita nak. Apa yang target kita nak. Baik, settle tuan-puan. Last sekali, isu yang kedua. Settle, isu pertama. Yang pertama dia nak cerita, diambil kira bersamaan itu pada susu dan minyak sapi. Dia ambil kira tu mesti suci daripada bercampur dengan air dan unsur lain. Baru kira sama. Sebab apa? Sebab kalau sama jenis, sama item dan sama jenis, dia mesti sama. Dia wajib sama. Wajib sama kedua-dua belah pihak, penjual dan pembeli wajib sama. Sama tu nak kira apa? Nisbah sukatan atau timbangan mengikut panduan syarak. Bukan ikut kita. Bukan mengikut panduan kondisi semasa sekarang ini. Kalau semasa beras ditimbang, tak boleh. Kalau beras ditimbang 10 kilo dengan 10 kilo tak boleh tukar. Tetap jadi ribal fadli. Kenapa? Kerana beras mengikut panduan syarak, fi mi'yar syar'i, panduan syarak yang digunakan pakai mengikut kayu ukur yang digunakan oleh Nabi. Beras mesti sukar kerana bijirin dia kecil, mesti disukar menggunakan sukatan, cupak ataupun gantan. Sebab itu orang dulunya tuan-puan, kalau tuan-puan masih ingat, dulunya beras disukar dengan gantan. Kita beli berapa gantan satu, berapa cupak satu ni, berapa harga secupak, berapa harga segantan dulunya. Tapi sekarang ini ditukar dengan kilo. Maknanya kalau kita nak tukar beras sama beras, mesti kita sukar sama sukatan, bukan kilo. Bukan ditimbang dengan bukan ditimbang dengan kilo. Baik, settle. Dan yang kedua, dan tiada memadai bersamaan pada jubun. Ini bersamaan. Tak memadai. Tak boleh sama. Kita masih bincang tentang persamaan di antara benda yang sama item dan sama unsur, tuan-tuan. Sama item dan sama unsur. Sama item dan sama unsur ini, sama item dan sama jenis ini, kita masih lagi bincang apabila benda sama item dan sama jenis item mesti sama sukatan. Baik. Kalaulah dan tiada memadai, tidak boleh sama. Ni yang ni tak boleh sama. Apa dia? Dan tidak boleh bersamaan. Tu tiada memadai. Tidak boleh bersamaan pada jubun dan qita'. Jubun ni apa? Keju. Masih lagi spesies susu dan minyak sapi. Jubun ini keju, qit dan qita'. Dan qit ini jenis susu juga. Tapi susu jenis macam mana? Wallahu alam. Tapi spesies susu. Dan masli. Masli ni apa? Dan masli. Ini semua istilah-istilah yang perlu kepada dhabit tu apa? Masli ni air susu yang diperah. Dipanggil masli. Keju dan qit susu, dan misli juga susu tapi susu yang diperah. Qit itu tak pasti tuan-tuan. Masa saya belajar dulu pun tuan guru kata tak jenis susu tapi tak pasti susu macam mana. Dan masli ini susu yang diperah. Kalau susu yang perah, susu kambing yang diperah, susu lembu yang diperah, perah sendiri, kita panggil masli. Dan zabdah. Zabdah ni kepala susu. Tua panggil. Kepala susu mana dadih lah. Dan dadih tak boleh sama. Tak boleh nak tukar jubun keju dengan keju, qit dengan qit, masli dengan masli, susu diperah dengan susu diperah, zabdah dengan zabdah. Kenapa? Kerana jubun itu bercampur dengan infahah. Ini istilah tuan-puan. Infahah. Kerana jubun itu, keju itu bercampur dengan infahah. Infahah ni apa? Susu. Susu beku. Susu beku dalam perut kambing yang ada anak kecil. Itu infahah. Infahah ni dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada susu beku. Tapi susu beku tu macam dadih juga. Cuma dia dalam perut kambing yang ada anak kecil. Anak kecil, kambing tu ada anak. Dia lain susu. Kalau kambing tu ada anak kecil, kita perah susu dia tu dan susu tu keluar beku. Tu dia panggil beku dalam perut. Apa nama dia? Nama dia infahah. Ini istilah Arab sangat kaya tuan-puan, berbeza. Susu diperah di luar dia panggil masli. Susu diperah tapi keluar pekat, keluar beku. Susu tu pula kambing yang ada anak kecil dipanggil infahah. Tak boleh tukar. Nak tukar keju dengan zabdah dan zabdah. Kenapa tak boleh tukar? Kerana jubun itu
keju itu bercampur dengan imfahah. Keju itu dia campuran dia ada campuran bahan ataupun susu imfahah. Dan qit bercampur dengan garam. Qit itu dia masuk garam. Qit masuk garam. Ini istilah semua tuan-puan. Tak apa, konsep kita dah tahu. Yang penting kita tahu konsep dia. Walaupun istilah-istilah ini tidak diguna pakai di dalam masyarakat kita, tak apa. Tapi konsep itu penting. Kenapa? Kerana kita nak hukumkan tuan-puan, kita orang yang ahli ilmu, kita orang yang academician ini, orang yang belajar kitab ini, kita jangan gopoh, jangan mudah menghukumkan sesuatu transaksi itu riba ataupun tidak sebelum kita nilai melalui neraca disiplin ilmu riba mazhab Syafi'i. Lepas tu kita ajar mengikut flow, mengikut disiplin ilmu. Kena tahu item ribawi, kena tahu formula dan pendetailan item. Tahu formula, baik kita nak tahu formula itu kita dah tahu, cuma kita nak hukum pula sama ke tak sama, kita kena tengok pendetailan item. Ini penting tuan-tuan, sangat bukan mudah. Tak terlampau mudah untuk kita terus kata lebih riba. Bukan. Kena tengok dia punya disiplin dan flow disiplin ilmu. Baik, tengok konsep dia tuan-puan. Kalau benda itu bercampur, tak boleh tukar sama-sama tukar. Tak boleh nak tukar keju sama keju, tak boleh nak tukar qit sama qit, masli sama masli, zabdah sama zabdah, jubun sama jubun. Keju lah jubun tu. Dan qit bercampur dengan garam, dan masli bercampur dengan tepung. Apabila campur unsur lain, tak boleh. Konsep yang kita dah tahu tuan-puan, konsep yang kita belajar tadi. Kalau benda itu solid, benda itu tulen, tak bercampur unsur lain, boleh tukar asalkan sama. Air tebu dengan air tebu boleh tukar ke tidak tuan-puan? Boleh tukar, tapi yakin sama. Kata yakin sama, jangan tukar. Tengok air tebu ni, bazar Ramadan, keluar bazar Ramadan. Tengok air tebu, kawan kita beli. Aku duk berkenal lama air tebu, tapi aku beli kat sini air tebu macam tak sedap. Air tebu aku ni macam tak sedap. Engkau ni macam sedap lagi. Kita tukar boleh? Boleh. Kawan kita kata boleh, no problem. Aku boleh beli pula. Esok boleh beli lagi. Hari ni kau ambil. Aku sedap lagi. Air tebu aku sedap lagi. Kita tukar. Tukar air tebu dengan air tebu. Itu dipanggil jual beli. Tukar. Kalau kita guna lafaz tukar, bermakna kita memilih untuk perpindahan milik air tebu kita kepada air tebu menjadi milik kawan kita. Apa channel kita pilih? Apa akad yang kita pilih? Apa kontrak yang kita pilih? Kita memilih jual beli. Sebab tu kita panggil tukar. Kerana jual beli itu bahasa syarak, bahasa Melayu dipanggil tukar. Kita boleh guna bahasa syarak jual dan beli. Kita boleh guna bahasa kita boleh guna bahasa syarak jual dan beli. Kita boleh guna bahasa kita ataupun makna kepada jual beli itu tukar. Kita tukar, aku tukarlah air tebu ini dengan air tebu engkau. Ya, jawab dia. Maka jadi ribal fadli. Mudah saja jadi riba tuan-puan. Modal dia tak tahu. Itu saja. Dan modal dia untuk elak riba juga mudah. Tuan-puan kena tahu. Tahu itu susah tuan-puan. Kena lawan nafsu untuk belajar. Kena cari usaha lipat ganda. Nak cari ilmu. Itu sangat susah payah. Sebab tu mahal bayaran Allah Subhanahu Wa Taala bayar kepada ahli ilmu ni. Bayaran di akhirat kelak sangat lumayan. Beres tuan-puan. Dah settle dah. Satu contoh. Baik, tengok. Dan zabdah. Garam, qit bercampur garam, masli bercampur tepung. Dan zabdah pula. Dan zabdah. Zabdah tu kan dadih. Dan zabdah tiada sunyi ia zabdah daripada sedikit makhid. Maksud tak sunyi tu, dia tak sunyi, maksudnya dia bercampur. Tu mana satu sunyi. Dia tetap bercampur, tetap ada unsur. Dia tak sunyi, maksudnya tak suci, tak tulen, tak bersih. Tu dipanggil tak sunyi. Tak sunyi ia zabdah daripada sedikit makhid. Makhidnya apa pula? Air susu masam. Jadi zabdah ni, dadih ni, dia bercampur dengan air susu masam. Maka tak boleh tukar. Sebab dia tak solid. Air zabdah dengan zabdah tak boleh tukar. Tiada dapat bersamaan pada sekaliannya. Contoh tadi tak boleh tukar kerana tak yakin sama semua tadi. Semua yang disebut contoh tadi. Apa dia yang disebut contoh tadi? Jubun dengan jubun, masli dengan masli, zabdah dengan zabdah. Lagi pula apa tadi?
Nah, zabdah dengan zabdah tak boleh tukar. Kenapa? Kerana tak yakin bersama unsur-unsur bercampur dalam tu. Baik, settle tuan-puan, konsep kita dah tahu dan cara untuk kita implement tu pun kita dah tahu. Kita boleh tulis kenapa tak boleh jual. Kerana dia tak sama. Kenapa tak sama? Kerana bercampur dengan unsur lain. Apabila bercampur dengan unsur lain, walaupun unsur itu sama, tetap dia tak sama pada timbangan dan pada kualiti. Maka tiada sah dijual setengah tiap-tiap daripada yang tersebut. Tak sah dijual setengah. Jadi sesama sendiri. Setengah, yang sebahagian tiap-tiap daripada yang tersebut. Tak sah dijual setengah susu dengan setengah susu yang lain. Tak sah. Walaupun sama, tak sah. Dengan setengahnya. Tak sah dijual setengah tiap-tiap daripada yang tersebut dengan setengahnya yang lain. Maksudnya, tak sah dijual setengah susu dengan setengah susu yang lain. Jadi sebahagian, setengah mana sebahagian. Sebahagian susu ni, kita nak jual sebahagian susu, yang lain tak boleh tukar. Atau dengan yang khalis. Maksud apa? Isu pertama, tak boleh tukar susu yang bercampur dengan air, nak tukar dengan susu yang lain yang bercampur dengan air juga. Ataupun yang kedua, dengan susu dengan benda yang khalisnya, dengan yang tulinnya, yang tak bercampur dengan unsur lain pun tak boleh juga. Susu kita ni susu tulin. Susu kawan kita susu yang bercampur dengan air, tak boleh tukar. Walaupun yang kita tulin, yang kawan kita tak tulin, tak boleh tukar. Kenapa ilah dia? Kerana tak bersamaan pada sukatan. Itu saja, mudah saja dia punya ilah dia. Dan tiada sah zabdah dengan minyak. Dan tiada sah zabdah, tiada sah ditukar zabdah dengan minyak. Yani zabdah ni dengan minyak sapi. Tiada sah ditukar zabdah, yakni dadih, dengan minyak sapi. Zabdah tu jadi mabik, minyak sapi tu jadi price, jadi harga. Dan tidak sah ditukar laban dengan sesuatu yang diambilkan diakan sesuatu daripadanya. Nak tukar laban dengan sesuatu yang diproses, tu dia ambil. Kan diakan sesuatu itu daripadanya, daripada laban. Nak tukar laban dengan sesuatu tu yang diproses daripada laban juga. Jadi unsur yang sumber yang sama. Nak tukar laban dengan sesuatu yang diproses daripada sumber susu juga. Tu. Mana contoh? Seperti minyak sapi dan makhid. Minyak sapi itu kan daripada susu. Minyak sapi itu kan prosesnya diambil daripada susu, diproses daripada susu. Ini istilah kitab matlak dia agak tinggi tu, agak payah tu, tu perlu belajar. Kalau orang tak belajar baca kitab matlak, memang betul-betul super power gila dia. Tak pernah belajar pada guru tapi dia pandai baca. Baca dengan maksud baca tu, baca mengajar lah. Takat ni saya belum bertemu lagi. Kitab lain banyak saya bertemu. Kitab lain kita boleh trace dia baca kitab tanpa dia belajar. Memang kita boleh trace. Tuan-tuan puan juga akan boleh trace apabila tuan-puan belajar secara teliti, secara berguru, tuan-puan akan tahu orang baca kitab bergoreng. Dia panggil goreng. Makhi ni apa tuan-puan? Makhi ni tadi yang kita dah sebut tadi, air susu masan. Dia nak tukar minyak sapi dengan susu masan, tak boleh. Sebab minyak sapi itu diambil daripada susu juga, diproses daripada susu, dan makhi juga daripada susu. Baiklah sekali isu terakhir, sama juga konsep di isu ni. Isu ni bukan riba tapi haram. Tadi kan sama, kita nak jual air tebu dengan duit, bukan riba tapi haram kerana tak capai target benda yang kita nak lain, tak dapat benda yang kita nak. Kita nak susu asli tapi dia campur dengan air. Walaupun kita beli dengan duit, bukan beli susu dengan susu, tapi susu dengan duit. Dan tiada sah dijual zabdah dengan naqdun. Ni naqdun ni emas, perak. Mata won ataupun dia panggil price dia mata won. Price dia guna mata won. Mata won ni bukan mata won fulus, bukan mata won duit, tapi emas dan perak ataupun dinar dan dirham. Kenapa? Tak sah juga. Walaupun asalnya sah. Asalnya boleh beli dadih dengan emas.
Boleh beli dadih dengan dirham, boleh beli. Tapi tak boleh beli, kenapa? Kerana dijahilkan dengan mabitnya. Kerana tidak diketahui mabitnya. Barang itu dadih. Apa yang dia nak sebenarnya dadih itu? Ataupun dia zabdah itu, kepala susu tu, yang dia nak apa? Kalau zabdah, dadih bercampur dengan air, tak sah kita beli, jual beli. Melainkan kita heboh je. Seperti laban yang bercampur air, sama juga dengan susu bercampur air. Kalau zabdah bercampur air, dadih campur dengan air, susu masam. Campur dengan air. Sama juga dengan susu campur dengan air. Dan diiktimad, dipegang. Jadi isu ni hukum ni dipegang oleh Babali akan sahnya. Nasib baik ada juga ulama berpegang, ulama berpendapat sah dadih ni. Kalau nak beli dadih, campur dengan air, tukar dengan duit, tukar dengan emas, boleh, sah. Ikut pendapat Babali. Bukan Babali scam tu. Jangan tuan-puan kata, hebat juga. Rupanya Babali ni pendapat Babali scam. Bukan yang tu, tuan-puan. Mengikut bagi Syekh Babali ni, dia mengikut pendapat mana? Mengikut pendapat Asy-Syaikh Ziyadi. Asy-Syaikh Ziyadi. Baik, settle. Jadi isu zabdah ni boleh tahan, tuan-puan, agak longgar sedikit kerana dia ada khilaf. Ada lagi pendapat Ziyadi, Syekh Ziyadi, yang mengatakan bahawa boleh jual beli duit dengan zabdah, dengan dadih. Walaupun dadih itu dia bercampur dengan air. Dia Islam ini menjaga, sangat teliti, sangat rigid, sangat menjaga unsur huruf, ketidakpastian, ataupun penganiayaan berlaku terhadap mana-mana dua pihak itu, ataupun kedua-dua pihak, ataupun salah satu daripada dua pihak. Kalau ada unsur lain, kita nak benda lain, dia campur dengan benda lain, itu berlaku penipuan, berlaku penganiayaan terhadap pembeli. Maka Islam tutup pintu, menyebabkan tak sah, tak boleh dijual. Tak boleh dijual. Kalau nak juga, dia reda, tak apa. Kalau nak juga dia reda, heboh je. Jangan jual beli. Siapalah campur lah, saya nak juga. Payahlah nak cari solid sekarang ni, tak ada orang jual air tebu betul-betul. Dia campur juga air tebu, campur juga dengan air gula. Nak kata air tebu dia manis, nak dakwah air tebu dia manis. Madu pun tak nak beli madu asli, payah. Asal tuan-puan, kalau beli madu yang campur dengan unsur lain tak asli, tak sah jual beli. Kalau kita tahulah, kalau kita tak tahu tak jadi isu kan. Kalau kita tahu tak sah. Melainkan kita heboh je lah. Islam tak benarkan. Kenapa? Itu berlaku kezaliman kepada pembeli. Dia panggil benda yang dimaksudkan. Yang kita nak tak dapat. Yang kita nak asli, madu asli tak dapat. Last sekali tuan-puan, sebelum kita break, kita dah 10 lebih. Dah 10 lebih dah. Hampir sejam dah. Baik, kita nak break di bawah tu. Sekejap saya tengok. Kita nak berhenti di stesen dia. Dan tiada. Jadi kita baca perlahan-lahan, tuan-puan, tempat yang agak istilah-istilah yang memerlukan pendetailan ni kita baca perlahan, supaya lebih clear kita. Tak banyak dah tuan-puan, kita dah nak habis dah bab riba ni. Tapi tak banyak pun, memang panjang juga lagi, walaupun satu helai je. Walaupun separuh helai je, panjang lagi sebab kita bahas. Kita perlukan perbahasan sedikit. Dan tiada memadai bersamaan pada sesuatu yang memberi bekas oleh api. Ini isu barang yang kita nak tukar tu, barang yang dimasak dengan api. Adakah boleh tukar? Baik, tengok boleh sempat ataupun kita nak break sekarang. Atau direbus seperti daging. Dan stesen dia di bawah tu. Stesen dia dan tiada mengapa memberi bekas api pada membezakan asal. Tak boleh. Kita kena break sekarang. Sebab bawah tu dan tiada tu dia ada hubungan dengan dan tiada memadai bersama pada suatu memberi bekas oleh api. Baik, kita kena break sekarang tuan-puan. Kalau kita baca juga dia akan jadi panjang. Baik, wallahu alam, dan tiada memadai bersamaan pada suatu yang memberi bekas oleh api pun tidak boleh ditukar, tidak boleh dijual beli. Apabila benda itu dia tidak boleh dikira sama. Jadi sebab isu yang kita bincang malam tuan-puan, ukuran sama pada benda yang sama, item dan jenis yang sama, dia kena
tahu ukuran itu macam mana. Ukuran pertama kita bincang malam ni, ukuran pertama tidak bercampur dengan unsur lain. Kalau benda itu sama susu, keju sama keju, santan dengan santan, tebu dengan tebu, madu dengan madu, nak tahu sama dia itu, ciri pertama yang kita bincang malam ni, mesti tidak bercampur dengan unsur lain, ataupun tidak bercampur dengan air dan tidak bercampur dengan unsur lain. Yang itu satu yang kita bincang malam ni. Baik, yang kedua, dia nak kira tak sama juga. Minggu depan kita akan cerita, kalaulah benda itu benda yang diproses dengan api, maka tak boleh dikira sama walaupun suka sama. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung buat minggu depan ataupun bulan depan. Dan isu seterusnya untuk kali ukur kepada kita dari segi persamaan sukatan mengikut syarak, barang yang sama item dan sama jenis, apa kriteria sama itu kita nak tahu. Sebab kalau kita tak tahu agak bahaya, kerana kita akan kata tak apalah, sama tebu dengan tebu, saya dah suka sama, sedangkan tebu ini campur dengan air, ini campur dengan air, ataupun tebu ini campur dengan air tebu ini tak campur dengan air, tiba-tiba kita nak tukar, boleh ke tidak? Kalau kita tanpa pendetailan, tanpa belajar pendetailan item tuan-puan, sebab kita kata tak apa, saya dah tahu kalau tebu dengan tebu, formula pertama riba dalam mazhab Syafi'i, formula pertama item sama, jenis sama, syarat dia apa? Nak elak riba fadli, syarat dia mesti sama sukatan. Baik, kita suka sama, air tebu kita sama 1 kilo, you punya pun 1 kilo, kita tukar. Dah sama dah ni item ni, kita yakin, kita timbang sama. Boleh tukar? Ya, boleh tukar. Sebab umum saja tuan-puan. Sebab tu kenapa kita nak detail, kenapa syarat detail? Sebab hukum melibatkan hukum. Ada yang tak boleh tukar walaupun sama. Kenapa? Kerana ada unsur lain. Apabila mencampur dengan unsur lain, dia campur dengan air, tebu itu bercampur dengan air gula tuan-puan, menyebabkan tak boleh ditukar. Kalau nak juga, kena heboh. Kena heboh. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Saya rasa tak ada soalan apa. InsyaAllah tuan-puan, kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Dalam beberapa siri lagi untuk khatamkan tajuk riba ini. Barulah kita pergi ke muka surat sebelah, masuk tajuk jenis jual beli yang diharamkan. Itu dia panggil rumusan dalam jual beli sebelum habis jual beli. Dia panggil jual beli yang diharamkan. Kita akan tahu beberapa jenis jual beli diharamkan dan berapa jenis jual beli yang diharuskan. Itu penutup kepada tajuk jual beli. Jadi riba kita masih lagi belum habis, dan agak perlukan beberapa slot lagi sebab riba baik belum habis dan riba qardi belum kita sentuh lagi. Dia penutup riba, kita akan sentuh riba qardi, riba hutang. Itulah riba yang ditunggu-tunggukan oleh kita, sebab riba itu sangat praktikal kalangan kita, sebab nak beli kereta, nak berhutang, nak beli rumah, nak beli jual beli insuran, jual beli secara ansuran, apa lagi yang berkaitan dengan hutang dan jual beli hutang. Itu insyaAllah kita akan kupas dalam 1 ke 2 slot, settlekan riba al-qardi. Baik, terima kasih banyak kepada tuan-puan, khusus sahabat kita Al-Fadil Abang Zaki dan juga Ustaz Fendi dari Puncak Alam, dari Surau Syifa Puncak Alam, dan semua kawan-kawan jemaah daripada Surau Puncak Alam. Mudah-mudahan tuan-puan diberi kesihatan yang baik dan sempena PKP ni, walaupun berkurun di rumah, diberi kesihatan baik, dan semua kawan-kawan di mana saja tuan-puan berada. Mungkin setiap negeri kita ada wakil kita walaupun tak ramai. Ada daripada Kelantan ada, daripada Terengganu ada, dia mesej kat kita, daripada Kedah pun ada yang mesej kita perkenalkan diri. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan-puan yang meraihkan program kita, slot kita. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ganjaran yang lumayan kepada kita, dan juga Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita di tempat kita belajar, walaupun di mana saja kita belajar. Yang paling penting, seperti mana selalu kita sebut tuan-puan, kita mengharapkan Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada kita, keberkatan ilmu kita, keberkatan anak keluarga kita, keberkatan rezeki kita, dan paling penting keberkatan umur kita. Itulah yang kita dambakan, yang kita doakan, yang kita impikan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة، رضاك والجنة، رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا من العلماء العاملين، واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم. Oke Ustaz Pendi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.